Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kelas yang lepas kita dah bincangkan tentang sejumlah ataupun apakah penghujahan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala dari satu sudut kita kata dalil kewujudan Tuhan tidak terhingga banyaknya. Kerana kata Ibn Taymiyah rahimahullah taala, setiap sesuatu perkara yang semakin manusia perlukan benda tersebut dalam hidup mereka, maka Allah taala akan mudahkan. Sebagai misal, udara. Manusia diciptakan Allah Ta'ala hidup mesti dengan udara. Jadi susah tak kita nak dapat udara? Udara paling senang, duduk di keliling kita. Cuma kalau kata nak bernafas tu kena pergi tempat tertentu ke, kan? Kalau tengok kita air, manusia perlukan air, tapi tidak sepenting udara. Kita dapatkan air. Manusia hidup di atas daratan, tanah. Dapat tanah mudah. Dan benda yang paling mustahak, yang paling diperlukan dalam hidup manusia ini ialah mengenal Tuhannya, mengenal Pencipta. Ma'rifatul Khaliq. Jadi sebab itulah mengenal Tuhan disediakan oleh Allah Ta'ala jalan yang paling mudah. Tengok mana pun, kiri kanan atas bawah depan belakang, semuanya adalah ayat, semuanya adalah tanda kewujudan, keesaan, kebesaran, keagungan, kehebatan Tuhan. Ya. Jadi sebab itu kita kata, walaupun ini klasifikasi yang kita sebutkan ini bukanlah terhad. Dan setiap ulama ahli sunnah wal jamaah dia ada ijtihad dia dalam menyusun bentuk-bentuk ataupun pengkelasan dalil. Tapi dalil itu sendiri banyak, tidak terhingga-hingganya. Ya. Dalil dari sudut inayah dan itqan, penjagaan dan kita kata sistem alam, itu adalah dalil yang besar. Ya. Dalil yang besar. Di antara makhluk Tuhan yang Tuhan jadikan, yang manusia sampailah kehairanan, tak tahu apa benda, duk kaji apa dia, akal akal kan, duk pergi kaji otak, pergi kaji jantung, cari akal tu apa benda. Bayangkan akal tu sendiri dia tak kenal diri dia, yang dia kenal dia makhluk. Kan? Orang barat dia kagum dengan otak. Dia kata macam mana otak ni boleh ingat, boleh sekian. Ya? Dia peringat otak saja, bukan otak saja, mustahil lah otak saja. Kan? Tapi nak kata diri manusia itu sendiri, sebab itu Tuhan kata wa fi anfusikum, dan pada diri kamu. Diri kamu, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Tuhan akan tunjukkan bukti itu pada ufuk di luar diri dan pada diri. Syekhul Islam Ibn Taymiyah bahagikan dalil kebesaran Tuhan ini kepada dalil dalil sam'iyah, mendengar, ini ayat-ayat Al-Quran, dan dalil yang bersifat melihat kejadian alam. Ini semua adalah dalil. Tidak ada kejadian alam ini, walaupun sehelai daun mati yang gugur, melainkan ia adalah dalil kewujudan Tuhan. Tapi itu orang yang betul-betul fikirlah, orang yang betul-betul fikir. Jadi macam mana nak jadi syubhah? Jadi sebab itu kata Syekh Ristani, ya, dalam kitab dia Nihayatul Iqdam fi Ilm al-Kalam, amma ta'tilul alam 'anil sani'i العالم القادر الحكيم
فلست أراها مقالة لأحد ولا أعرف عليه صاحب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم قالوا العالم كان في الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك على غير استقامة واصطكت اتفاقا فحصل عنها العالم بشكله الذي تراه عليه. Adapun menafikan, mengosongkan ta'til, mengosongkan alam daripada pencipta yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, aku tidak jumpa ianya satu pandangan, satu pegangan tetap makalah. Makalah ni ideologi untuk mana-mana orang, ya. Dan aku tidak mengenali, tidak tahu, ya, adanya empunya ideologi, melainkan apa yang dinukilkan daripada kelompok yang kecil, daripada golongan yang disebut Ad-Dahriyah. Dalam Islam famous, disebut ulama Islam namakan mereka ni Dahriyah, kerana mereka kata wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang memusnahkan kami kecuali masa, zaman. Dan golongan Dahriyah ini mereka kata alam itu pada asalnya adalah juzuk-juzuk yang bertebaran, lalu dia berlanggak, lalu dia bercantum, jadilah alam. Dan hakikatnya ni lah teori Darwin kan. Semua teori etis semua pakai hak ni lah. Dia kata alam ni jadi sendiri kan. Darwin punya teori, dia kata dulu ada apa dia panggil tu, macam kolam kan. Dalam kolam tu ada semua juzuk-juzuk asas kan. Jadi benda tu duk berenang tu berlanggak. Belaga kau ni, belaga kau tu, cuih mai jadi ikan, cuih mai jadi apa kan. Tapi itu ialah satu kebodohan lah. Jadi dia kata ini adalah orang kata apa, habis-habis kuat syubhat ataupun habis-habis kuat perkataan itu pun sebenarnya apa yang mereka cakap ni, mereka tak boleh nak isbatkan alam ni tak ada pencipta. Sebab persoalan masih berlaku, siapa yang cipta juzuk-juzuk tu? Siapa cipta protein tu yang kata duk berenang-berenang dalam kolam tu kan? Kolam tu siapa cipta kan? Lepas tu kalau apa nama, maknanya kolam itu menjelaskan penciptaan bagi dia makhluk hidup bernyawa. Makna kata bumi ni duk ada dah. Tapi siapa yang cipta bumi? Siapa cipta langit? Tak menjawab persoalan, kan? Tak jawab persoalan, ya. Akhirnya dia berkata alam ni memang duk sedia ada. Alam qadim, dia kata alam qadim, macam Fir'aun kata lah. Jadi alam tak payah pencipta. Pasal dari segi logik akal manusia ialah yang kita cari pencipta ni benda yang dulu tak ada kemudian ada. Benda hak memang duk ada, kita tak tanya siapa cipta dia kan. Sebab tu Tuhan, kita tak tanya siapa cipta Tuhan. Itu soalan paling bongok kali kan. Kita hanya tanya siapa cipta benda ni, siapa buat benda ni, kalau benda tu dulu tak ada, lepas tu dia ada kan. Jadi sebab itulah ulama kalam, ahli kalam, mereka berpulun-pulun lah nak buktikan kata alam ni dulu tak ada, lepas tu ada. Padahal benda tu tak susah kan. Kita kata cuba tengok alam ni, adakah alam ni dulu macam ni? Taman Tun ni dulu macam ni kah? Tapak Yayasan Taklim ni dulu macam ni kah? Ada, dia berubah kan. Dia berubah. Dan manusia berubah tak? Berubah. Manusia alam. Taman Tun ni alam. Sebahagian daripada alam. Hutan dalam Malaysia ni sebahagian daripada alam. Dulu banyak. Adakah hutan makin banyak atau makin sikit? Kan? Jadi perubahan kan. Jadi alam ni duk berubah. Kalau dia berubah, maknanya dia dulu tak ada lah
Maksudnya dia ada kejadian yang pergi dan datang. Kan? Dan itu memerlukan Tuhan. Memerlukan Tuhan untuk menjadikan perubahan itu. Ya. Fama adadtu hadhihi al-mas'alah. Jadi dia kata Syahrastani. Syahrastani ni sampai ulama besar Al-Asy'ariyah. Ulama besar Asy'ariyah dalam yang daripada kalangan mutaqaddimin. Kalangan mutaqaddimin yang awal, tapi dia sebelum daripada Ar-Razi. فما عددت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان. Di sini Syahrastani dalam kitab dia nama dia Nihayatul Iqdam fi Ilm Kalam. Kesudahan penyudah dalam ilmu kalam. Maksudnya dia dah mengaji ilmu kalam sampai tahap habis lah, sudah. So ini dia punya conclusion. Dia dah kata, masalah wujud Tuhan ni aku tak anggap dia sebagai satu perkara teoretikal yang mesti ditegakkan padanya dalil. Kan? Fa innal fitra as-salimah al-insaniyah syahidat bi darurati fitratiha wa badihati fikratiha ala sani'in hakimin alimin qadir. Kerana dengan fitrah manusia sudah pun menyaksikan adanya pencipta yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha bijaksana. So akhirnya Syahrastani kesudahan dia mengaku bahawa wujud Tuhan ni fitrah. Benda yang memang tersemat dalam fitrah, yang tak perlu kepada penghujahan akal yang mendalam. Yang diperlukan hanyalah common sense, hanyalah kewarasan, sekelumit waras. Yang diperlukan untuk kata Tuhan ni ada, tak banyak. Kalau ada sekelumit kewarasan, tu nak kata tu. Yang kata fitrah, kita kata fitrah tu common sense kan. Ada sekelumit waras, mesti dia mengaku kata Tuhan pencipta tu ada. Yang lawan itu ialah lawan fitrah sendiri. Kan? Dan ini tentulah bercanggah dengan apa yang dibawa oleh ulama kalam majoritinya, yang mengatakan bahawa kewujudan Tuhan ni mesti dibuktikan. Dan sebelum kita nak pergi syubhat etis, kita kena jawab dulu syubhat dia kalam ni. Kalau tidak kita tak sudah. Lepas tu mereka ni duk main kacau ke tepi. Kan? Orang nak pada nak lawan hak musuh, hak besar ni. Lepas tu mereka ni duk main cuik-cuik ke tepi pula kacau. Kan? Pasal apa ahli kalam pergi kata kewujudan Tuhan ni mesti dibuktikan. Maknanya manusia ni dia tak boleh dengan common sense dia tahu kata Tuhan ni ada. Dia kena buat satu apa kita panggil meditation, satu pemikiran yang mendalam. Sebab itu Descartes dia sebut kitab dia meditation on the first philosophy. Meditasi terhadap falsafah utama, falsafah premier. Falsafah premier ialah kewujudan Tuhan lah. Membuktikan kewujudan Tuhan adalah isu utama, isu perdana bagi falsafah. Maknanya nak perlukan kepada satu pengkajian yang mendalam sampai nak kena piduk seorang-seorang, kena kita tak kata benda tu tak berfaedah. Bagi orang yang dah kena syubhat, mungkin dia kena buat macam tu. Orang yang dah kena syubhat, dia mungkin kena retreat diri dia, macam Allah Ta'ala kata an taqumu lillahi furada mathna wa furada. Engkau berdiri untuk Allah Ta'ala seorang, dua orang, ya? Berfikir tentang kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara asalnya manusia ni bukan ingkar Tuhan atau dia tak tahu Tuhan. Jadi setengah ahli kalam dia anggap manusia ni lahir dia tidak kenal. Memanglah bukan kenal maknanya kenal detail, keluar daripada perut mak dia. Lepas pak dia azan, lepas tu qamat tu dia pun nak dia ambil wuduk pak semayang. Tak ada lah lagu tu.
Kan dia pun tak tahu apa, kecil. Kan kita lahir ke dunia ni kita tak tahu apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kamu daripada perut mak kamu, tak tahu apa benda. Kamu tak tahu apa, tak ada apa. Kan? Tapi Tuhan yang ajak lepas tu. Tapi Tuhan dah bagi segala alat, segala tools yang diperlukan untuk kita mencapai, mengetahui kewujudan Tuhan Azza wa Jalla dan keesaannya dan kewajipan untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Tetapi masalah ahli kalam, bila dia lihat ahli falsafah Yunani of course, yang bawa syubhat, kata alam ni qadim, alam ni sedia wujud. Okey. Sebab dalam ajaran Aristoteles, ya, musuh utama ahli kalam siapa? Aristoteles lah. Dia pun nak lawan Aristoteles. Sebab Aristoteles ni dianggap sebagai giant monster yang datang menyerang umat Islam masa tu. Ya, of course menerusi Kristian lah. Sebab Kristian sudah anggap dia sebagai orang yang jadi bapa logik lah, bapa pemikiran logik. Kan? Jadi sekarang umat Islam sekarang ini bila mereka dah berdepan dengan pertembungan pemikiran orang Kristian, orang Yahudi, orang Majusi, ya, mau tidak mau akan berlaku pertembungan dengan punca. Kan? Punca kepada pemikiran ini ialah Aristoteles. Dan Aristoteles, Tuhan dia tak sama macam Tuhan yang kita faham. Tuhan ni untuk kita sembah, kita apa. Tak, Tuhan dia Tuhan yang tak ambil tahu apa benda. Kan? Sebab Tuhan adalah al-illatul ghaiyah, bukan al-illatul fa'ilah. Aristoteles sebut tu betul lah. Setiap benda ada 4, dia 4 causes. Ada 4 sebab untuk jadi satu benda. Dia mesti ada bahan. Nak jadi laptop ni mesti ada bahan. Nak jadi nasi mesti ada bahan, ada ayak. Kan? Tu bahan. Lepas tu dia mesti ada bentuk, forms. Kan? Bentuk, kalau kita kata kita buat meja, tempah meja ni, kita ada bahan kayu, papan. Lepas tu kita kena tempah bentuk dia, pasang lagu mana. Kan? Baru jadi benda tu. Lepas tu mesti ada fa'il, pembuat. Ada 2. Tukang kayu hak buat meja. Kan? Tukang masak hak masak. Dan yang keempat, yang terakhir adalah al-illatul ghaiyah, tujuan. Bila kita nak buat bentuk meja ni, kita nak kena tahu meja ni untuk apa. Untuk meja makan ke? Meja tulis ke? Baru kita nak tahu saiz dia besar mana, panjang mana. Kan? Buat kamera. Kamera ni untuk apa? Untuk tangkap gambar. Barulah kita buat dengan cara yang betul. Cuba kalau buat kamera tapi tujuan dia untuk masak nasi, tak betul. Kan? Okey, itu kita kata okey lah, hak tu betul lah. Itu pemikiran logik lah. Tak payah fikir panjang pun kita boleh faham sebenarnya. Kan? Tapi Aristoteles ni masalahnya, dia sekarang dia jadikan Tuhan tu apa dia? Illah ghaiyah, tujuan, matlamat. Tuhan bukan yang buat. Dia kata alam ni macam kita sebut tadi lah, bahan dia duk ada sejak lama. Kan? Lepas tu dia bergerak, bercantum. Pasal apa dia bercantum? Aristoteles kata pasal dia bergerak itu dia nak tashabbuh bil ilah. Dia nak meniru Tuhan. Dia nak meniru Tuhan ataupun bergerak nak menuju Tuhan. Jadi Tuhan is the first unmoved mover. Tuhan adalah penggerak pertama yang dia sendiri tak bergerak. Benda lain semua bergerak. Kan? Tapi semua benda bergerak sebab cintakan dia, nak pergi kepada dia. Jadi sebab itulah alam ni jadi begini. Kan? Tujuannya sebab alam ni nak bergerak kepada Tuhan.
Jadi bahan alam ni memang sedia ada daripada awal. Dan memang ada khilaf yang panjang lah daripada golongan yang disebut sebagai pre-Socratic philosophers tentang apakah bahan asal alam ini. Antara teori yang paling masyhur ialah 4 benda itulah: api, air, tanah, angin. Kan? Ada juga yang kata atom, ada yang kata air. Ya, ada yang kata macam-macam lah, ya, pandangan-pandangan ahli falsafah yang sebelum Socrates, ya. Tapi point dia, mereka nak kata bahan-bahan ni semua adalah sedia ada, qadim, tak perlu kepada pencipta. Jadi pencipta buat apa? Pencipta dia hanya duduk saja, nanti bahan ni nak pergi dekat dia, dia akan bergerak, dia melangkap-melangkap, itu jadilah alam. Jadi Tuhan hanyalah sebagai al-illah al-ghaiyah, tujuan. Kan? Sebab itulah falsafah dia sebut ta'rif dia ialah at-tashabbuh bil ilah ala taqatil bashariyah. Nak meniru Tuhan mengikut kadar kemampuan manusia. Pasal Tuhan kan bijaksana, pandai, hebat. Jadi macam itulah orang falsafah nak jadi pandai, jadi bijaksana, jadi hikmah. Kan? Itu yang datang dalam tasawuf tasawuf falsafi, kan dia ada konsep at-takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak-akhlak Tuhan. Itu semua datang daripada Pak Cik Aristotle itulah. Kan? Jadi yang masyhurnya macam itulah, wallahu alam lah. Macam mana Aristotle cakap betul-betul kita pun tak tahu. Pasal dia pun bukan ada sanad apa, kan? Kan? Kitab dia pun dah terjemuh berulang kali bahasa kitab asal pun kita tak tahu duduk di mana. Kan? Kita nak baca kitab asal pun kita tak pandai. Aristotle tak cakap bahasa Inggeris, of course dia cakap bahasa Greek. Greek lama, Greek kuno. Kan? Taib. Jadi disebabkan itu pertembungan orang yang percaya kepada Tuhan ialah nak membuktikan alam ini adalah baharu. Dan itu yang kita sebut masa kelas Syarh Sunnah itu, pasal apa datangnya dalil hudus. Kan? Pasal apa yang ahli kalam bina ilmu kalam itu di atas dalil hudus. Kenapa? Apa kaitan nak buktikan kewujudan Tuhan? Kena buktikan alam ni baharu. Alam ni adalah contingent, bukannya sedia ada, bukannya wajib. Dan sebab memang golongan itu cakapnya begitu, jadi dia nak balas, kan? Tetapi cuma penghujahan mereka itu membawa implikasi yang tidak sepatutnya. Bila dia kata kita kena buktikan alam ni baharu, macam mana kita nak buktikan alam ni baharu? Ialah dengan dia ada bergerak dan diam, berhimpun dan berpisah, al-akwan wal-arba'ah. Nah, jadi bila itu akhirnya semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada makna yang semakna dengan gerak, makna dengan jisim dan sebagainya, akhirnya mereka kena nafikan, kena takwil untuk mengekalkan status authority dalil hudus. Kalau tidak, dalil hudus ni rosaklah. Dan bagi mereka, kalau dalil hudus rosak, kita dah tak boleh nak buktikan kewujudan Tuhan. Tapi tak apa, benda tu kita dah pun perincikan. Baik. So kita nak faham tadi ni, point dia adalah kita nak faham kenapa ahli kalam pergi cakap kata Tuhan ni benda yang kita kena buktikan. Itu, tapi sebenarnya tak betul. Kerana kita kata sebenarnya pengingkaran terhadap Tuhan, kewujudan Tuhan, itu adalah perkara yang bercanggah dengan fitrah. Okay? Dan Aristotle ni tadi pun dia tak ingkar Tuhan, yang dia ingkar adalah sifat Tuhan mencipta, bukan pada asal wujud Tuhan.
Dan ini juga orang ateis dia selalu falasi. Kan? Tanya dia pasal apa Tuhan tak ada? Pasal Covid dia kata. Covid-19 ni dia tunjukkan Tuhan tak ada. Dia kata. Pasal apa tengok mati habis budak-budak orang tua, mati ribu-ribu dia kata. Kan? Jadi dia kata alam ni is full with evil. Benda-benda yang buruk, benda-benda yang jahat, benda-benda yang tak elok. Kan? Lepas Covid, lepas tu main penyakit tu, lepas tu sat pergi banjir, sat pergi perang, dia kata. Kan? Tanya orang IT, pasal apa Tuhan tak ada? Dia kata tengok ni Gaza ni. Kalau Tuhan ada, mana pergi Tuhan? Dia kata ni baby semua mati kena bunuh. Kan? Persoalan dia, siapa yang bagi mati baby tu? Kalau tak ada Tuhan. Kan? Bukan Tuhan yang bagi mati. Kan? Dia, tapi persoalan muskilatul syar, problem of evil ni, dia tak menafikan kewujudan Tuhan. Kan? Persoalan sekarang ni, mana hantar benda ni buruk? Kan? Mengetahui adanya baik dan buruk adalah bukti adanya Tuhan. Kerana Tuhan adalah hakikat yang nak menentukan baik buruk. Kalau Tuhan tak ada, mana kita nak tahu bunuh orang tu buruk? Kan? Pasal kalau ikut etis, semua benda sama saja. Bunuh orang ke, tak bunuh orang ke? Itu semua terpulang cita rasa masing-masing. Kan? Nak bunuh apakah? Kan? Dari sudut etism, dia tak ada prinsip moral, nilai etika. Semuanya subjektif. Apa yang buruk pada orang mungkin baik pada aku. Apa yang baik pada aku buruk pada orang. Kan? Jadi macam mana dia nak bagi tahu kepada kita ini buruk, tak ini? Kan? Jadi dia dibina di atas falasi. Okey. Tapi manusia ni, kata Syahristani, wa inhum ghafilu an hadhihi alfitrah fi hal as-sarra fala shakka annahum yaludhuna ilayhi fi hal ad-dharra. Manusia mungkin boleh lupa Tuhan, dia kata, masa senang. Tapi masa susah confirm dia ingat. Sebab Tuhan kata da'awallaha mukhlishina lahuddin. Tuhan sedang cerita orang musyrikin nak syirik dekat dia tu, tengah susah boleh tauhid. Tengah badai dipukul ombak, boleh tinggal segala berhala-berhala. Boleh minta tolong dengan Tuhan direct. Lupa habis segala syubhat-syubhat mereka. Kan? Jadi kalau itu berlaku, manusia pun sama. Golongan etis pun sama. Dia mungkin boleh ingkar Tuhan masa dia senang. Kan, tu yang datang cerita salah seorang etis. Dia jalan-jalan jatuh lubang. Lepas tu dia kata, oh my God. Kan? Kan? Tak boleh lepas. Tak boleh ni. Kan? Tak boleh hilang fitrah pertuhan. Lepas tu dia kata, there are no atheists in the foxholes. Kan? Masa perang kan, masa perang dunia pertama, dunia kedua, kan, masa nak mati tu mana ada atheist, semua mati cari Tuhan. Kan? Walaupun perang dunia pertama, perang dunia kedua dibina di atas atheism. Kan? Sebab tu ada orang yang kata apa? Churchill ke siapa kata? Kan dia jangka perang dunia kedua ni akan lebih dahsyat daripada yang pertama. Pasal masa perang dunia pertama, perang tu semua percaya Tuhan. Dia ada batas. Dari perang dunia kedua, bila perang tu tak percaya Tuhan, dia tak ada batas. Kan? Tengok di antara fakta sejarah yang menarik yang anda tengok dalam dokumentari. Kan? Stalin dekat-dekat dia nak kalah. Dia pergi baptis, masuk Kristian balik. Kan? Cari Tuhan. Tak nak kalah cari Tuhan. Kan? Masa dia hebat. Kan? Lepas tu Syekh kami, Syekh Ghalib Awaji rahimahullah ta'ala, dia cerita, dia kata masa perang 60 hari, perang Arab Israel. Kan? Dia kata masa tu Mesir, Syria apa semua, mana ada sebut nama Tuhan, semua ateis. Kan? Tak percaya Tuhan. Kan? Semuanya kita akan menang dengan kehebatan kita, dengan tentera kita. Dia kata satu saja radio yang sebut nama Tuhan.
radio Saudi je. Dalam perang satu Arab, yang Islam Saudi je. Kan? Jamal Abdul Nasir apa semua ni semua tak ada percaya Tuhan, semua etis. Kan? Jadi kalah dengan Yahudi. Yahudi percaya Tuhan. Kan? Confirm dah Tuhan tolong mereka lagi daripada hak kafir ni, yang bukan ahli kitab. Dibanding hak tak percaya Tuhan dengan ahli kitab, bagus lagi ahli kitab dah sudut. Kan? Jadi nak kata manusia, tapi bila dah macam Saddam lah kan, masa awal-awal itu semuanya Ba'ath. Parti Ba'ath ni parti yang merintah Syria masa tu, Iraq, bantu Mesir. Yang dia parti komunis, tak percaya Tuhan. Kan slogan dia apa nama, al-ba'thu dini wal arabu rabbi. Ba'ath agamaku, Arab Tuhanku. Dia Tuhan. Kan? Tapi dah dekat-dekat nak kalah perang, barulah tukar bendera Allahu Akbar. Kan? Lain kali mati juga dengan dibunuh oleh tokek dia asal dia, Amerika. Kan? Itulah nasib orang tak percaya Tuhan. Kan? Jamal Abdul Nasir yang begitu megah-megah lah kali kalah. Malu satu dunia, tak ada hebat ke mana pun, bohong saja. Kan? Inilah orang kata apa? Fitrah. Ketika susah cari Tuhan. Kan? Ketika susah cari Tuhan. Jadi ini manusia menunjukkan fitrah tu dia akan datang, dia akan muncul. Dia akan muncul. Itu di antara dalil bukti benarnya fitrah ni adalah kita kena test. Kalau Tuhan uji manusia dengan susah, kalau Tuhan tak uji susah, kita tak sedap. Fitrah tu akan terkambuh dengan syahwat. Dan syahwat pula nanti main syubhat. Kan? Sebab tu Tuhan suruh baca surah Al-Kahfi tu, tengok kawan hak kebun tu. Kan? Dah rosak musnah kebun dia semua, barulah sedap. Kan? Tidak, dia action bukan main lagi. Mula-mula dia tak percaya kiamat. Lepas tu dia kata, kalau kiamat pun mesti Tuhan bagi aku kebun lagi hebat lagi. Oh, dia perasan, dia ingat pasal Tuhan bagi dia kebun kat dunia, nanti di akhirat pun Tuhan sayang dia. Terjadi keukuran kasih sayang Tuhan tu pada rata dunia. Kan? Fahaman duniawiyah, dunianiyah, sekularisme lah. Kan? Sekularisme ni dulu orang terjemah sekularisme ni jadi ilmaniyah. Ilmaniyah, pasal apa dia berterjemah ilmaniyah? Keilmuan. Dia pun nak kata orang yang berilmu tinggal agama. Kan? Dalam bahasa Arab, terjemahan dalam bahasa Arab, nak cerita orang Arab yang kafir ni punya jahat, mereka terjemah perkataan sekular itu, sekularisme itu jadi ilmaniyah. Sebentar tu nak bagi tahu kononnya siapa yang cerdik, siapa yang pandai, siapa yang ngaji hebat tinggal agama. Kan? Tapi lah ni Tuhan Abdul Rahman letak terjemahan dia duniawiyah. Kan? Al-Attas sebut hayatud dunia. Kan, itulah. Kan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya, yang melupakan akhirat. Kan? Dan terjemahan yang latest diterjemah balik jadi alamaniyah, kealaman. Dia hanya melihat alam neutral, dia tak melihat alam lain. Kan? Baik. So, pasal apa kita beramal perkataan Syahrastani? Pasal dia ahli kalam dan dia mengakui kesilapan tokoh-tokoh ahli kalam yang menganggap kewujudan Tuhan itu sesuatu yang mesti dibuktikan pada asalnya. Tak. Kita kata memang ada manusia yang datang syubhat pada dia sampai kita nak kena buktikan. Betul, kita tak nafi ada manusia macam ni. Tapi that is not the dia punya asal usul dia, akarnya, not the root. Kan? Itu bukan asal dia. Fitrah manusia adalah dia cenderung kepada mengakui kewujudan Tuhan. Sebab itu dibuat cerita Hayy ibn Yaqdhan. Ahli falsafah dia ada teori. Dia bertulis buku tajuk dia Hayy ibn Yaqdhan. Dan Hayy ibn Yaqdhan ni Ibn Sina ada tulis, pendek sikit. Ibnu Nafis pun ada tulis. Tapi yang famous sekali ialah Ibnu Tufail, yang dah
diterjemahkan, ditranslatekan. Kan yang kemudiannya orang putih buat cerita apa? Jungle Books. Kan. Pasal budak yang apa? yang duduk dalam hutan, dibelah di kijang. Lepas tu membesar dia mencari tentang Tuhan. Tapi dalam cerita kata tu dia tak tahu pasal Tuhan. Tapi cerita betul dia pasal mencari Tuhan. Kan? Cuma satu benda dia tak dapat. Cara nak sembah Tuhan dia tak tahu. Dia tak tahu nak sembahyang, tak tahu nak apa. Sampai orang daripada Pekan mai jumpa dia, beritahu kata kami ni ada Rasul datang ajak kami cara sembahyang gitu gini. Baru dia tahu. Tapi dari segi kewujudan Tuhan, dari segi keesaan Tuhan, itu fitrah. Satu Ibn Taymiyah kata manusia kalau dibiarkan seorang-seorang dia, tak ada siapa kacau, tak ada syaitan kacau, tak ada manusia lain kacau, dia akan membesar dalam keadaan yang logik bagi dia adalah tauhid. Tak mungkin orang yang sembah berhala ni bukan sebab itu adalah bercanggah dengan teori barat yang kata manusia ni asalnya sembah banyak Tuhan. Lama-lama baru dia sembah satu Tuhan. Tak betul tu. Asal sembah satu. Kan? Yang menyebabkan manusia sembah banyak Tuhan tu pasal dia rasa berdosa. Bila dia buat dosa, banyak dosa, kan? Lepas tu dia rasa malu dengan Tuhan. Jadi nak cari orang tengah. Kan? Itu asal apa nama penyembahan berhala. Okey. Atheisme ini banyak berkelompok. Kita tahu dalam Al-Quran diceritakan tentang Fir'aun, tentang Namrud. Ya. Fir'aun dia tidak mau sembah Tuhan, tidak mau mengakui kewujudan Tuhan kerana dia rasa dia yang ana rabbukumul a'la. Maksudnya dialah Tuhan yang paling tinggi di negeri Mesir. Kerana mengaku kewujudan Tuhan ada implikasinya. Apa implikasinya? Kita tak boleh mengaku dia adalah Tuhan kepada alam, melainkan kita kena mengaku kita ni hamba. Betul tak? Apa makna you mengaku ya Allah Ta'ala ialah Tuhan bagi alam ni, tapi you tak nak mengaku you hamba? Tak masuk akal. And as long as Allah adalah Tuhan, Lord, takkan seorang Tuhan dia tak ada bagi apa-apa arahan. Dekat pejabat kita ada bos, tapi dia bos tapi dia tak pernah bagi apa-apa arahan. Pernah wujud bos macam tu? Apa makna jadi bos kalau tak ada bagi arahan? Kan? Jadi kalau kita kata Tuhan ialah Tuhan bagi alam ini, mestilah dia ada arahannya. Arahan itu yang mereka tak nak ikut. Actually. Kan? Dia macam anak derhaka. Kan? Dia tak mau balik tengok mak dia, tak mau bagi duit ke mak dia, tak mau jaga mak dia. Dia kata saya tak ada mak. Jadi orang pun tak tanya lah. Kan? Siapa nak tanya dia? Mak saya ni tak tahulah anak pungut, saya tak tahu. Dia menafikan kewujudan mak dia. Mak dia duduk ada di kampung, sihat lagi. Kan? Setiap hari dia telefon dia tak angkat. Kan? Tapi pasal dia tak mau ambil responsibility itu, dia kata dia tak ada mak. Kan? Macam tu lah. Orang ateis ni, dia nak lari daripada tanggungjawab dia sebagai hamba dengan mengambil jalan yang paling mudah, tapi yang paling teruk, iaitulah menafikan kewujudan Tuhan dia. Sebab tu kita pagi-pagi kita kena mengaku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Itu. Lepas kita mengaku ana abduka, dia ada konsekuensinya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Kita kena pegang covenant. Ahd. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah ahdika tu. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah yang mereka tak mau. Kan? Faham tak? Jadi Fir'aun bila Musa mai kata ada Tuhan yang suruh dia hantar Bani Israel keluar daripada Mesir, terkejut dah dia.
Tiba-tiba dia pula kena suruh. Sepanjang hidup dia tak ada siapa pernah suruh dia. Dia yang suruh. Tiba-tiba satu orang yang dia belah masa kecil, kan, tiba-tiba dia ni mai bagi arahan. Mau tak terkejut kawan tu? Kan? Jadi dia pun nak lari macam mana? Dia kata Tuhan tak ada. Kan? Tapi itu dari sudut klasik. Demikian juga yang berlaku kepada Barat. Ya. Hakikatnya Barat pada fasa modernisme, kenapa mereka meninggalkan Tuhan? Kerana mereka nak lari daripada cengkaman gereja. Betul tak? Nak lari daripada cengkaman gereja. Revolusi Perancis menjadi titik perubahan yang besar dalam pemikiran Barat. Kerana gereja itu sudah terlalu rosak. Di atas nama Tuhan dibuat segala pelbagai onar dan kejahatan. Ya? Orang dah rasa tertekan dan tertindas. Tapi mereka tak menemui kebenaran ataupun mungkin tak mau masuk Islam. Ya? Maka mereka mengambil jalan, kita buang agama dan buang Tuhan daripada dunia, daripada kehidupan. Jadi mereka melakukan proses sekularisasi, memisahkan dunia daripada Tuhan dalam pemerintahan. Itu yang paling awal. Dalam ekonomi, dalam sosial, dalam ilmu, dalam moral. Kan? Jadi semuanya dan hakikatnya ini juga ada kaitan dengan paradigma yang dibawa oleh Aristotle. See? Aristotle macam kita kata tadi, Tuhan dia Tuhan yang tak ada ambil tahu apa. Tuhan dia tak ada hantar rasul, tak ada suruh itu, tak ada larang ini. Kan? Yang suruh larang ni ialah dia punya Tok Bomo tu lah, Padri Kuhan tu. Kan? Manusia. Jadi di sini paradigma Barat, Tuhan dan agama dua benda yang berbeza. Agama adalah hasil mahsul manusia. Manusia yang suruh kita buat itu, buat ini, tapi dia guna nama Tuhan. Tuhan tak ada ambil tahu apa. Tuhan hanyalah sebagai satu bentuk spiritual. Kan? Bahkan kalau ikut pahaman Aristotle, Tuhan tak boleh menjelaskan apa-apa kejadian alam, melainkan dia sebagai tujuan matlamat tu je. Kan? Kita tak boleh menjelaskan kejadian alam ni dengan mengatakan Tuhan cipta itu, Tuhan cipta ini. Tuhan tak mencipta. Kan? Jadi dia balik kepada ajaran mereka sebelum datangnya Kristian. Sebelum Kristian datang, mereka nak balik kepada falsafah. Mereka pergi balik kepada falsafah Yunani. Sebab itulah sekarang ni pengajian falsafah itu begitu penting di Barat. Kan? Orang putih maksudnya daripada sekolah menengah, daripada memang ada subjek filosofi, belajar Aristotle, Socrates apa semua tu kan. Pasal itu dia pun nak kenalkan pemikiran. Ya? Jadi undang-undang ni manusia. Itu yang Tuhan Abdul Rahman sebut sebagai ad-dahraniyah, itu maksudnya dia membuang Tuhan daripada semua benda. Kan? Jadi atheism itu berlaku dari sudut itu. Ya? Kemudiannya bila datang zaman pasca moden, sebelum itu kita ada komunis. Di antara aliran atheism yang paling hebat yang kita kenal ialah komunis. Tapi komunis tak berjaya. Betul tak? Komunis tak berjaya buang Tuhan. Kita tengok China, orang China di China hari ini, Confucius dah datang semula. Confucianism. Kan? Penyembahan Confucius dah dilakukan balik. Kan? Dan percaya kepada Tian, Tuhan langit. Ya? Lepas tu datang Buddha masih wujud. Kan? Dia tidak dapat lagi nak mengekang. Russia, jatuhnya Soviet Union, jatuhnya komunis. Balik kepada Kristian Ortodoks.
Kan? Sampai hari ni. Kan? Tetapi ada satu peristiwa yang berlaku pada abad ke-21 yang akan menaikkan, bukan akan, yang telah yang telah pun menaikkan balik atheism dalam bentuk yang baru. Kalau kita tengok gambar ni dia terbalik gambar ni. Dia tak susun. Tak tahu macam mana bagi dia susun, tak boleh. 1 2 3 dia kata. Kan? Berlakunya serangan 9/11. 9/11 tahun 2001. Masa tu Tingkatan 2 2001. Jadi serangan 9/11 ni penting dalam sejarah pemikiran manusia moden, manusia kita lah, kan? Kerana dia telah mengubah landscape pemikiran manusia, kesan dia. Bila jatuhnya WTC ni, datanglah gerakan War on Terror, kan? Memerangi terror, keganasan. Dan siapa yang jadi punca, dianggap sebagai punca, of course George W. Bush, Christian Anglican, apa nama Christian, orang kata apa, Mubashir, apa Tok Wan dia adalah apa orang panggil, kalau kita macam panggil ustaz lah kan. Dalam Protestan dia pun tak ada padri, tapi dia macam, kalau kita tu macam ustaz lah kan, orang agama kan, seorang apa yang menyebarkan agama Kristian. Okey. Tapi disebabkan itu munculnya 4 orang tokoh ini. Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris dengan Christopher Hitchens. Tu gambar mereka 4 orang tu, mereka buat satu majlis lah, mereka duduk bincang. Daripada majlis tu mereka dikenali sebagai The Four Horsemen of New Atheism. 4 panglima perang atheism baru. Mula-mula Sam Harris dia tulis buku dan dia salahkan agama sebagai punca terorisme. Of course dia salahkan semua agama lah, not only Islam, semua agama. So bagi mereka tak logik kita hanya lawan Islam tapi kita biar agama lain. Kerana hakikatnya semua agama ada terorisme, ada kata. Walaupun Islam hak paling besar, ada kata Islam hak paling jahat sekali, Islam lah dia kata. Lepas tu Kristian, lepas tu Yahudi, lepas tu semua agama lah, kan? Agama yang percaya Tuhan. Tak semua agama juga dia tolak. Sebab tu kita tengok macam apa nama Christopher dia, Sam Harris ni sendiri, lepas tu dia pergi menganut agama Wahdatul Wujud ni kan. Agama Buddha Tibet punya pahaman kan. Pasal bagi mereka yang tak boleh tu Tuhan yang ada arahan tu. Tuhan suruh buat itu, jangan buat ini. Itu punca. Kita kata mereka nak lari daripada tanggungjawab, responsibility. So 9/11 secara tidak langsung telah memunculkan satu pemikiran ateisme yang baru, New Atheism, militant atheism dipanggil. Disebut juga sebagai militant atheism. Kenapa dia militant? Sebab pertama, dia bersifat saintifik. Ini syubhat dia berpaksi kepada sains. Kalau atheism dulu, syubhat dia berbentuk, dia guna nama falsafah, philosophical. Yang ni saintifik. Sebab Tuhan tak ada, pasal sains kata. Sains boleh jelaskan. Kita tak perlukan Tuhan. Kan? Macam mana kita jelaskan alam ni begitu tersusun? Oh, kita ada teori multiverse. Kan? Kita ada teori panspermia. Kan? Alam ni ditanam oleh makhluk asing. Kan? Alien. Kan? Walaupun tak logik, tapi dijadikan sebagai teori sains atas nama sains. Everything must be empirical. Semua benda mesti dibuktikan secara empirik.
So kalau you tak boleh tunjukkan Tuhan, jangan kata Tuhan tu ada. Kan? Dan ini dibantu oleh pemikiran sains moden yang memang sedia menyediakan tapak kepada atheism. Sebab kita kata sains moden berpaksikan kepada positivism, kepada wad'iyah. Kan? Apa sahaja yang boleh dicapai ialah apa yang dicapai oleh panca indera yang zahir. Tidak ada persoalan ghaib, metafizik. Kan? Dan bagi mereka sains boleh menjelaskan semua perkara. Jadi Tuhan hanyalah sebagai penjelas kepada kejadian. Dia hanyalah lepas tu kita kata 3 teori yang mereka anggap berjaya memerdekakan sains daripada Tuhan. Teori Freud, teori Marx dengan teori Darwin. Kan? Pasal dia berkata, kita kalau nak merdekakan sains daripada Tuhan, kita kena jawab. Pertama sekali, apa dia manusia? Macam mana kita nak menjelaskan tingkah laku manusia? Kenapa manusia buat itu, buat ini? Kan? Yang ni biasanya perlukan Tuhan lah untuk menjelaskan. Kan? Tapi Freud letakkan teori dia, manusia ni tingkah laku dia semua adalah seksual. Kan? Semuanya berpaksikan kepada seks. Jadi sebab tu nak jual buah oren pun kena ada perempuan seksi. Nak jual kereta, yang keluar dalam kereta tu perempuan seksi. Kan? Barulah orang beli, dia kata. Kalau tak ada hal tu, kalau nak iklan tu mesti cari perempuan lah, seksi-seksi, hak laki, hak muka pun tak tahu jantan ke betina. Kan? Barulah orang nak beli barang. Marx menjawab persoalan tentang history. Siapa yang menentukan sejarah? Selalu jawapan Agustin dulu ialah Tuhan lah. Tuhan yang menentukan sejarah. Tuhan yang menentukan perjalanan takdir, qada dan qadar. Kenapa berlaku sejarah? Kerana qada dan qadar. Tapi Marx kata tak, semuanya ekonomi. Berlakunya perang-perang ni semua sebab manusia nak berebut sumber ekonomi. Kan? Nak jadi hak pemilik ekonomi. Kan? Dan Darwin yang paling hebat lah. Akhirnya Darwin yang menjadi the most elegant person dalam bab itu, sebab dia merungkaikan satu persoalan yang paling rumit sekali. Okeylah, you boleh bagi penjelasan pada manusia pasal apa semua, tapi tak penting sangat. Bukti kewujudan Tuhan yang paling besar sekali adalah pada kejadian makhluk yang bernyawa ini, yang susunannya begitu menakjubkan, yang menunjukkan bahawa dia ada design, dan di sana ada designer yang intelligent, yang bijaksana, yang maha hikmah. Macam mana nak jelaskan? Darwin kata senang saja. Natural selection. Natural selection. Yang Darwin bawa adalah natural selection, bahawa evolusi itu berlaku secara unguided, blind, without any purpose, tetapi dia berlaku secara kebetulan. Dan Darwin mencari aib. Dia mencari aib. Sebab tu Jerry Coyne, satu ulama besar evolusi, dia sebut bukti paling utama evolution ini yang kita kena cari dalam alam ialah keaiban makhluk. Jangan tengok pada kehebatan dia. Kalau kehebatan, tengok hebat makhluk ni bawa pada Tuhan. Mesti dia kata Tuhan mesti dia hebat. Tapi tengok pada aib dia. Kalau aib dia tu nampaklah Tuhan tak ada, kan bodoh tu. Kan kita dah sebut aib itu adalah sifat hakiki makhluk. Memang makhluk, kalau Tuhan tak cipta pada dia tak ada. Kalau tidak kerana Tuhan cipta mata kita, memang kita tak ada mata.
Kan? Kita ni ada kesempurnaan pada kita sekadar hak Tuhan bagi. Kan? Keaiban yang ada pada makhluk tidak menafikan kewujudan Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahawa makhluk tanpa Tuhan tidak ada. Itu baru betul. Kan? Kemudian sifat new atheism, militant atheism ni ialah dia bersifat marhain. Dia bukan bersifat elit. Atheism sebelum itu bersifat elit. Kalau kita dengar orang atheist itu siapa? Dia ahli falsafah, dia sekian. Dan saintis jarang jadi atheist. Kita jangan dengar saintis atheist sebelum ini. Lepas tu kita tahu macam Einstein, bapa-bapa besar sains macam Newton dalam agama Kristian dia macam ustaz lah kan. Maksud dia Protestan dia tak panggil padri kan. Dia pastor kan. Dia orang agama kan. Majoriti dia pun tu semua orang yang beragama, orang yang percaya Tuhan kan. Tapi masalahnya new atheism dia bukan lagi bersifat elit. Dia menyasarkan semua orang. Dia nak semua orang jadi ateis. Daripada budak kecil perlu dididik untuk menjadi ateis. Tengok Richard Dawkins tulis kitab Outgrowing God. Dia ada buku tajuk dia Outgrowing God. Buku untuk budak-budak. Buang Tuhan. Outgrowing God. Macam mana kita nak buang Tuhan daripada kan. Lepas tu dia ada buku tajuk dia The Ancestor's Tale, tentang evolution, macam mana nak cerita evolusi ni kepada budak-budak kan. Dan pelbagai wasilah digunakan untuk memarhainkan ateism. Di antara wasilah yang digunakan ialah media media sosial. Media sosial ini yang paling besar. Di antara wasilah yang paling besar ialah drama dan filem. Drama dan filem. Contoh filem macam filem Planet of the Apes. Kan baru keluar pula siri baru kan. Apa yang terbaru ada lagi. Kan. Itu nak mengukuhkan pemikiran evolusi Darwin supaya manusia makin percaya. Kan? Tu bila PMX kata orang yang takut cucuk vaksin dengan ID digital tu banyak sangat tengok movie. Ya memang movie mempengaruhi. Kan? Dia tengok, lepas tu dia percaya. Kan? Pasal apa? Pasal kita sudah ada kekaguman kepada barat dan kepercayaan kepada sains. Rukun negara kita pun dah sebut berteraskan kepada sains dan teknologi. Of course lah, kita kena terima lah sains dan teknologi, takkan tak terima. Takkan kita nak pergi masjid jalan kaki, tak naik kereta, tak naik motor. Kan? Tak, tadi ada orang nak buat masjid harga 1,000. Siapa nak buat? Kan? Masjid tak boleh aircon, tak boleh lampu, pakai pelita no. Aircon satu pun mongut dah, satu je aircon masjid. Sedekah tak bagi. Kan? Cuba dewan yang kita buat satu aircon je. Berkata main. Kan? Buka aircon lambat panas benda mongut kan. Jadi macam mana kita nak hidup tanpa teknologi? Kita dah memang hidup tak ada, Islam tak ada masalah dengan teknologi. Yang jadi isu sekarang ni ialah bukan tak ada masalah, adalah masalah bila teknologi itu dibuat oleh orang yang tak faham agama. Kan? Contoh teknologi toilet teknologi kan, dia buat bidet, tempat kencing, tempat apa, tapi dia tak faham masalah najis, masalah istinja. Kan payah kita tu kan. Pasal orang yang buat tu dia tak ada mengaji pasal ayat mutlak ke ayat mustamal, ayat mutanajis kan. Jadi bila yang buat, yang pegang teknologi tu orang yang tak reti agama, payah kan. Bahkan yang buat tu orang putih pula kan. Banyak kes Face ID kan. Bila muka orang Afrika dia tak detect. Apa tu masa COVID tu kan, di barat kan banyak kes
tempat sembok hand sanitizer tu, kalau tangan hitam dia tak ada detect. Kan? Dia detect tangan putih je. Dan yang buat tu orang putih. Kan? Jadi dia konon-konon international tapi tak boleh nak ni. Kan? Jadi itu dia dan itu banyak isu lah, kita akan bincang pada tajuk dia nanti. Contohnya filem, movie, drama macam Young Sheldon dengan Big Bang Theory. Itu di antara yang terkuat sekali lah. Banyak lagi hal lain, tapi yang memang directly, terang-terang nak bawa kepada atheism, macam Young Sheldon, macam Big Bang Theory. Kan? Mungkin setengah orang dia suka lah tengok budak tu pandai sains. Budak kecil pun pandai sains. Tapi sains ni semua menafikan Tuhan. Kan? Bila mak dia bawa dia pergi gereja, padri tu kata God is light. Dia bangkit tanya padri tu, so God is photon? Nampak tak? Dia mempelekehkan Tuhan lah. Kan? Maksudnya apa? Nampak, tapi tak cerdik lah kan. Nampak bagi kita orang agama, nampak bodoh lah budak ni. Kan? Tapi bagi orang yang konon-konon sains, semua benda sains, kan? Di antaranya ialah dokumentari. Yang paling besar tu dokumentari. Kan? Ada ingat lu ada tengok Discovery Channel? Dia cerita pasal dolphin. Kan? Dia tunjuk janin dolphin. Kan? Lepas tu dia kata, tengok janin dolphin ni, dia kata ada bentuk macam kaki. Masa dolphin tu dalam perut mak dia, kan? Baby ada kaki. Ada kata ni lah dulu dolphin ni ada kaki. Dolphin ni dulu ada kaki. Kan? Macam lama-lama kaki tu hilang. Kan? Mesti dia organ. So inilah bukti evolution. Kan? Dia belah ikan poh punya sirip ikan poh kan. Lepas tu dia tengok tulang, dia kata tengok tulang sirip ikan poh ni macam tangan, macam kaki. Itulah kehebatan Tuhan. Hang tak faham. Bentuk yang sama Tuhan buat macam-macam. Dia tak faham. Itu menunjukkan kesatuan pencipta, bukannya kesatuan nenek moyang. Sekarang dia nak buktikan itu adalah common ancestors. Maksudnya kita ni berkongsi nenek moyang yang sama. Kan? Tapi ialah teruk juga kan. Pasal apa manusia main daripada keluarga buruk, apes. Pasal dia kata manusia berevolusi dekat Afrika, sebab di Afrika ada banyak gorila dengan chimpanzee. Dan pasal apa pula manusia evolusi dekat Afrika? Sebab manusia evolusi daripada apes, dan apes banyak dapat dekat Afrika. Kan itu sekular argument. Tak masuk akal. Kan? Tapi dia pun cuba memarhainkan supaya budak-budak, kan, tengok National Geographic ke, Discovery Channel ke, kurang sama lah. Kan? Semua dia menjurus kepada, walaupun nampak sains, tapi dia sains yang tidak bertuhan. Okey? Bila cerita pasal sains, jangan sebut pasal Tuhan. Kan? Dan diketengahkan tokoh-tokoh sains yang tak percaya Tuhan itu, diangkat, dijulang macam Stephen Hawking, apa semua. Kan? Rancangan-rancangan macam pop science diketengahkan. Dan movie-movie, cerita-cerita, filem-filem, novel-novel, kebanyakannya bertemakan kepada masalah moral. Tidak, masalah problem of evil. Berlaku satu kejahatan, jadi ataupun mereka tu masuk hutan, kan, lepas tu macam nak buat, nak pilih siapa yang nak kena mati dengan tak mati, kan. Lepas tu kena ligan dengan monster, ligan dengan dinosaur. Tengok cerita apa tu, Jurassic Park, kan. Jadi hak lambat lari kena makan. Itu semua nak mengajak apa? Natural selection, teori Darwin, kan. The survival of the fittest. Siapa yang paling fit, dia yang hidup, dan dia yang akan terus berevolusi. Tengok depan Jurassic Park tu kan, kali tinggal dua orang yang lelaki perempuan tu dengan budak perempuan kecil tu. So mereka tu konon-kononnya jadi Adam and Eve yang baru lah. Kan? Semuanya ada falsafah, semuanya ada teori. Ini bukan konspirasi.
Ini memang konspirasi betul. Ini bukan teori konspirasi, ini practically konspirasi. Kan, dia memang nak brainwash supaya kita jadi biasa dengan teori Darwin. Teori Darwin itu mesti jadi kita punya paradigma, kita punya world view, kan? Jadi kita pun akan terbiasalah survival for the fittest, natural selection. Jadi benda tu jadi biasa di mulut. Dia nak kita terima benda tu, kan? Evolution memang evolution, tapi evolution yang macam mana? Yang jadi muskilah Darwin nak ialah change of kind. Dalam Quran kita ada cerita tongkat Nabi Musa jadi ular, tapi itu bukan evolution, dia jadi serta-merta lah Tuhan tukar, kan? Tapi yang tu dia pun tak percaya, itu masalah, kan? Tapi tongkat jadi manusia dia boleh percaya. Tapi dia kata dalam tempoh masa yang lama tanpa siapa perlu buat apa-apa. Takkan mengarut tu? Daripada ikan naik ke darat. Jadi sebab ikan tu naik darat-darat, lama-lama turun kaki. Yang ikan poh ni pula, pasal dia selalu masuk layak, lama-lama kaki dia hilang. Kan ikan poh ni, kata ikan poh tu duduk darat, dia ada kaki. Dia turun naik, turun layak, lama hilang. Jadi saya cerita ikan duyung. Ikan duyung dia kena sumpah lah. Kan? Masalah tu, kan? Jadi apa nama? Dia nak kita terbiasa dan percaya benda-benda ni, kan? Diterima. Sains benda lain, agama benda lain. Bila kita tegur sikit masalah sains tak sesuai dengan agama, teori dia itu ni, ni sains tak ada kaitan dengan agama. Secularization, dia nak sekularisasikan, nak pisahkan. Bila cerita tentang sains, jangan cakap bab agama, kan? Bila cerita bab agama, jangan dia orang sains dia nak campur. Itu masalah, kan? Bila kita cakap bab agama, dia pun nak mencampur. Kita cakap bab dia pun tak bagi. Oi, lemak lah tu, kan? Ilmu agama bukannya semua orang boleh dapat. Ilmu sains simple, kan? Sains ni ialah pemerhatian manusia. Kita sebanyak masa duk buat kajian sains. Semua manusia dilahirkan sebagai saintis, tapi bukan semua manusia dilahirkan sebagai mufti, sebagai ahli fatwa, kan? Sebab sains itu keperluan dunia. Semua manusia boleh buat eksperimen. Tengok orang tukang masak, kan? Nak buat resepi baru, hari-hari dia eksperimen kat dapur tu, kan? Manusia boleh eksperimen apa? Kita pergi pasar nak beli ikan, nak beli ayam, kita buat check apa? Kita boleh kenal ayam nak rosak tak rosak, kan? Bukannya susah, kan? Tapi mereka nak mengelitkan sains supaya nanti orang pun jadi sama lah macam golongan yang merosakkan agama pun sama juga, kan? Bila dia terlalu mengelitkan agama sampai nak doa pun kena panggil Tok Lebay dengan Tok Haji, kan? Tu yang ada senjata Tok Lebay, Tok Haji tu, kan? Tok Haji, Tok Lebay kena pandai tahlil, talqin, kan? Jadi hak tu Tok Lebay yang kena buat. Tok Lebay Malang, kan? Doa lebay je makbul. Doa lebay makbul, kan? Doa orang lain tak makbul, kan? Ini nak berdoa kena bercari Tok Lebay, kan? Bawa jampi pensil nak periksa anak. Macam lah pensil tu yang tulis. Yang nak pilih jawapan tu anak hang. Kalau anak hang tak pergi mengaji, tak ulang kaji, mana nak boleh, kan? Ni harap pensil tu, suruh pensil tu masuk exam, kan? Berlaku dalam masyarakat, kan? Nampak Tok Guru, itu yang dia picak. Dah Tok Guru mati, pergi menurun nombor ekor kat kubur dia. Dah sebenarnya kejadian berlaku sungguh, kan? Tapi pemikiran masyarakat, kan? Hakikatnya benda tu boleh berlaku kepada
pada sains juga. Lepas tu kita tengok bila orang yang lawan Darwin, dia dianggap sebagai ahli bid'ah dalam kalangan saintis kan, dia panggil heretics kan, dissidents kan, dan mereka dianggap tidak, mereka akan ditarik segala jawatan, dipecat, ditolak semua jurnal-jurnal dia, kajian-kajian dia tidak lepas, tak diterbitkan kan. Itu di antara cara mereka nak memarhainkan atheism. Kalau you tak terima paradigma kami, tak dapat apa pun kan. Jadi mereka nak jadi orang awam ni semua ikut kan. Semua sebab tu kadang-kadang kita pun masih tertanya-tanya lagi, sejauh mana kebenaran keputusan masa Covid dulu kan, pasar raya dibuka, masjid ditutup. Kita tak boleh nafikan di situ ada juga unsur-unsur memarhainkan atheism kan. Itu ada kan, tak logik. Keputusan tak logik. Saintis tak boleh buat keputusan, dia hanya boleh bagi maklumat, bukan mereka yang boleh decide apa yang nak buka tutup. Tapi bila kita dipaksa ikut keputusan saintis bulat-bulat, itu jahanam kan. Itu satu masalah juga. Sebab mereka hanya hidup dalam dunia mereka, mereka tak hidup dalam paradigma yang lebih luas kan. Mereka rasa manusia kalau tak pergi kedai, masalah lah, ada satu tak tinggal kan, masalah lah. Tapi kalau tak pergi semayang, tak apa, semayang kat rumah kan. Tapi sebenarnya spiritual diperlukan, especially dalam waktu yang macam itu kan. Masa awal-awal itu kita tak ada masalah lah, semua tutup. Tapi kemudian itu peraturan masjid masih kekal. Orang boleh beratur rapat-rapat dekat pasar raya, tapi masjid kena sembahyang jarak-jarak. Itu nampak bangang sangat lah. Nampak sangat tak logik. Itu simple logik, common sense pun kita dah boleh tahu mengaruh kan. Ganas. Sebab tu dia panggil militant atheist. Dia ganas. Ganas ni macam mana? Dia sampai ke tahap macam Sam Harris, memang dia menyokong pencerobohan ke atas Iraq. Dan bagi dia, boleh saja kita gunakan bom nuklear bunuh semua orang agama ni, tak ada masalah. Dia justifikasikan semua act of terror pada dia untuk menghapuskan agama. Jadi ganas dari sudut itu satu benda. Dan dari sudut penggunaan bahasa, keceluparan, dia tidak ada batas, menghina Tuhan. Di antara tajuk buku dia pun tulis apa dia? God is not great. Tulis tajuk buku gitu, God is not great. Dia hina Tuhan terang-terang. Macam buku Richard Dawkins tadi lah, Outgrowing God kan, buang Tuhan. Lepas tu ada ulama Kristian tulis balik buku balas, Outgrowing Dawkins kan. Tapi Richard Dawkins itu dianggap satu tokoh yang hebat, yang besar lah kan. Dan dia dipuja, dianggap orang yang cerdik. Dia ada dia punya yayasan. Dan buku dia sampai hari ni kalau kita pergi mana-mana kedai buku pun masih lagi buku laku keras kan. God Delusion kan. God Delusion, maksudnya God itu hanyalah delusion, tak betul. Itu antara buku yang paling laris yang dia tulis. Di mana-mana dia terjemah dalam bahasa Indonesia kan. Lepas tu dalam bahasa Arab, bahasa macam-macam, bahasa Inggeris. Kat Malaysia ni tak nampak lagi ada Indonesia, mungkin tak boleh masuk. Tapi bahasa Inggeris ada jual kan. Tapi nak kata betapa dahsyatnya dia pun nak memarhainkan, dan dia ganas, dia semangat menyerang agama. Dan dia memang semangat, dia memang nak lawan. Bagi dia pun ni adalah, tu dia pun gelar kedai-kedai dia pun tu The Four Horsemen. Horsemen ni asalnya dia ambil dalam Bible. Panglima-panglima jihad perang
Mereka ni adalah panglima jihad nak mempertahankan ataupun nak menyebarkan atheist. Ini adalah new atheism. So kita berhadapan dengan satu pemikiran atheism yang tak pernah kita hadapi sebelum ini. Dan new atheism ini, dia ada kawan dia yang membantu dia, iaitulah spiritual atheism, yang tak sebut di sini. Tapi itu kita akan bincang bertajuknya. Spiritual atheism yang yoga, meditasi apa semua tu lah, kan? Nak beragama tanpa Tuhan, kan? Nak beribadah tapi tanpa Tuhan. Sebab tu bila berlaku debat di antara Richard Dawkins juga kot dengan geng spiritual atheism, akhirnya bila kawan tu terangkan tentang Tuhan dia gini, Richard Dawkins kata Tuhan macam ni tak ada masalah, tak ada problem. Tuhan tu dia tak ada suruh, tak ada larang, kan? Tak ada ambil tahu apa. Tuhan tu adalah keharmonian alam. Kan? Tuhan itu adalah kosmos, wahdatul wujud. Kan? Semua benda boleh. Semua benda adalah harus. Kan? Jadi you pergi buat yoga, you rasa tenang, you rasa bersatu dengan alam. Kan? Kan? Pergi dekat tempat retreat healing, pergi duduk situ, buat apa, berjalan atas bara api apa semua, kan? Pasal apa? Nak bersatu dengan unsur-unsur alam, angin, air, api, tanah. Kan? Betul setengah orang heran, pasal apa geng-geng spiritualism ni mereka berjalan atas bara api, kan? Nak bersatu dengan unsur api, kan? Jalan atas bara api, nyelam, layak, mandi apa, mandi lumpur, kan? Konon-kononnya nak merasakan diri kita ni part of the nature. Cewa. Nah, jadi kita ni tak ada lah special, kita ni part of the nature. Jadi kita nak balik kepada alam, kan? Memanglah kita ni part of the nature, betul lah. Tapi kita adalah makhluk Tuhan. Tapi dia merasakan Tuhan itu ialah gabungan alam, kan? Teori yin dengan yang, kan? Ada macam-macam lagi, kita dah belajar tu semua, kan? Semua ingat belakang lah, lupa. Tak ada ulang lah, kan? Okey, apakah ciri punca macam mana orang boleh terpengaruh dengan atheism? Kan kita kata syubhat ni payah. Manusia ni fitrah dia percaya Tuhan, tapi kod mana dia boleh pi? Di antaranya adalah pemikiran dangkal. Kita kata manusia, kita kena ikut kita punya common sense. Tapi ada orang, dia common sense pun tak ada, pemikiran mendalam pun tak ada, dia pemikiran dia is very on surface, dangkal, ikut saja. Ni dalam TV kata, takkan tak betul. Kan macam tu, kan? Saya baca dekat Google tau, saya search. Takkan tak betul, dia kata. Ni apa nama, saya tengok dekat TV tu, orang yang bercakap tu dia pakai kepiah. Kan? Itulah. Orang yang habat dekat saya ni, janggut dia panjang, dia kata. Takkan tak betul, kan? Depa tu hak pi dekat kubur, hak meratip geleng-geleng kepala tu, dia kata depa tu semua orang alim. Siapa depa alim? Tu dia pakai serban, bus lepang. Alim dia tu. Pemikiran dangkal. Tak ada usaha, tak ada effort untuk fikir langsung. Ini bukan tabiat manusia biasa. Manusia hayawanun natiq. Dia makhluk yang berfikir. Beza dia dengan chimpanzee, dia yang kaji chimpanzee, bukan chimpanzee kaji dia. Tu penting tu, kan? Dia kata kita dengan chimpanzee sepupu pasal berkongsi 98% DNA. Tapi nak habaq mai, kita je yang tahu 98% dia itu. Chimpanzee harap tak tahu apa pun. Bukannya kita ni setara dengan mereka, kan? Tapi binatang pun tak ada dangkal macam itu. Binatang pun nak makan, dia hidu dulu, daun tu boleh makan, tak boleh makan, racun tak racun, kan? Tapi ada orang kerana malas berfikir, dia telan bulat-bulat apa saja.
Pasal dia dah malas. Dia fokus dia kerja. Yang penting pergi kerja pukul 8, balik pukul 5, hujung bulan masuk gaji. Masuk gaji, bayar sewa, bayar tu, bayar ni. Tunggu bulan depan pula. Kan? Jadi kalau pergi mengaji pun, duduk kat masjid tu, kuliah maghrib, dengarlah apa orang cerita, percayalah. Kan? Khutbah Jumaat, tidak. Kan? Betul. Kuliah maghrib pun ialah dengar pun hujung-hujung lah, sambil duduk lelap-lelap gitu. Kan? Dia kata nak balik rumah sekejap lagi, terlepas isyak pula. Tunggu biarlah orang cakap apa kat masjid ni. Tapi dia tak ada apa? Tak ada comprehend apa yang orang cakap tu betul tak betul, telan bulat-bulat balik cerita. Kan? Yang penting dia kata agama ni kena bagi kita hilang stres. Jadi nak kena cari agama hak yang kalau ustaz tu ceramah dia kena lawak lah. Kan? Kalau ustaz tu kalau cerita benda berat-berat sangat, payah lah. Kan? Dia kata kita dah nak balik kerja penat-penat, lepas tu kuliah maghrib bercerita benda berat-berat. Pembahagian ayat mustakmal tak mustakmal. Kan? Payah nak fikir tu dia kata. Dengar cerita lawak-lawak sikit-sikit okey lah. Kan? Dangkan. Jadi tengok dokumentari percaya. Ini dekat Discovery Channel, takkan tak betul kot dia. Kan? Dia percaya bulat-bulat. Yang kedua, kekeringan spiritual. Kekeringan spiritual tak sama dengan bergelumang dengan syahwat. Kekeringan spiritual ni, orang ni dia semayang, dia puasa, tutup aurat, tapi dia tak ada penghayatan. Dia baca Quran tapi tak ada tadabbur. Kan? Dia buat itu just ritual, bukan spiritual, ritual. Okey? Orang macam ni dia tak terlepas daripada bahaya. Betul tak? Bukti dia, balik masjid, tengok rumah dia kena, barang hilang dalam rumah. Kan? Balik masjid, barang hilang dalam rumah. Dia pun pergi cari tok rumah. Nampak tak? Dia tak ada tahu apa. Semayang, puasa, tapi jumpa tok rumah. Kan? Dia tak ada faham apa, kenapa dia semayang, apa makna tauhid, apa makna syirik, tak ada. Bagi dia agama ni, saya semayang, saya puasa, saya tutup aurat, bayar zakat, bagi sedekah, baca Quran, ngaji, baca Yasin malam Jumaat. Tu pun ialah tu imam baca pakai mikrofon kan, dia pegang je lah surah Yasin tu. Kan? Dengar bunyi tak ada takti nak baca. Kan? Lepas tu yang penting saya malam Jumaat saya hantar kuih masjid. Hari Jumaat saya hantar pisang di masjid. Kan? Pertemuan Jumaat saya main dengar tapi tidaklah. Kan? Dia kekeringan spiritual, dia tak faham. Dia mungkin AJK masjid, dia mungkin imam, tapi dia tak ada penghayatan terhadap amalan agama. Tak hidup, hanya luaran. Jadi orang macam ni dia tak selamat. Kalau jadi musibah dekat dia, jadi apa-apa dia mungkin salahkan Tuhan. Ya? Dan bila dia salahkan Tuhan, dia kata awak Tuhan buat aku macam ni, aku semayang, aku puasa. Itu bahaya. Terus tak mahu semayang dah lepas tu. Kan? Macam Ustaz, macam di Indonesia, tukar gambar yang ni. Tu jenis memang tak ada. Tak faham. Dia tak faham dia pasal depa ada sana ada juga pahaman pluralisme. Kan agama tu nothing. Itu memang dah jadi atheist sebenarnya. Agama tu dia just untuk pakaian dia saja. Tak kira lagi dengan pokok kejawen. Kan? Tak kejawen. Islam Jawa. Depa nama agama depa agama kejawen, tapi sebab depa orang Melayu petaklah Islam depan, tapi depa bukan Islam. Kan Jawa depa adat lama Jawa. Dualisme, kesediaan konflik. Maksudnya orang yang macam tadi, yang ada kekeringan spiritual ke, ada pemikiran dangkal ke, ada ketidakpahaman agama ke, dia ni sebenarnya ada kesediaan untuk boleh menjadi na'udzubillah min dzalik, jadi ateis. Tetapi dia menunggu masa konflik, jadi musibah dekat diri dia.
Kan? Tiba-tiba dia tengok berita Gaza ada budak mati kena bunuh depan mata dia. Dia sudah jadi macam, apa ni? Tuhan di mana? Jadi gitu. Kan? Dia tak boleh nak. Padahal dia tiap-tiap hari duk baca Quran. Kan? Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baca. Tapi dia tak faham apa. Orang hamba kata ada orang mati, dia pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bila mati. Haram, tak faham apa makna. Macam kakak tua orang biji. Kan? Sebiji macam burung kakak tua. Kan? Bahkan zaman lalu tak kakak tua lah. Macam orang kata apa doorbell rumah kan. Tekan-tekan, Assalamualaikum. Ada rekod je. Kakak tua ni hidup dah juga. Kan? Ini doorbell kan. Kan ni boleh set doorbell lagi salam. Ada kan. Jadi macam tu, tak tahu apa. Kan? Duduk rumah pun lain kan orang jadi pasien pula. Rumah kosong tak ada orang, betul buka radio baca Quran. Tu takut setan masuk rumah. Dia lah setan baca Quran. Tu masalah dia. Setan tu masuk ikut dia. Kan? Dia ingat dengan buka Quran. Kan? Jadi pasien pula. Dia, pergi jalan jauh-jauh, tinggal rumah kosong, buka radio baca surah Baqarah. Kita pun dia ingat masjid. Amboi, masjid ni tak berhenti mengaji kita. Lepas tu lagi dengar-dengar awak azan pun duduk mengaji kan? Rupanya rumah bawah. Kan? Rupanya orang bawah tu dia tak ada rumah, dia pergi jalan pasang. Kan? Orang dia pun ingat dengan cara tu setan lari lah. Dia tak tahu setan dia ikut dia sepanjang masa. Kan? Konsep macam-macam mahabat orang. Pelik-pelik. Kan? Jadi nampak dah dia tak faham apa. Tak faham agama tu macam mana. Kan? Kalau dia dengar Quran, okey lagi, kita boleh kira lagi. Dia dengar dak apa dak, dia pergi rumah dia dengar. Rumah dia dengar. Kan? Jadi bila jadi apa-apa dekat dia, jadi syuk, jadi konflik dalam hidup dia, jadi musibah, dia tak bersedia. Dia tak faham konsep takdir, konsep musibah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dia tak faham konsep tu. Dia ingat Tuhan, kalau kita dah sembahyang, Tuhan bagi hak hebat-hebat je kita. Dia kata saya ni dengan pekerja saya tiap-tiap pagi sembahyang duha. Tiba-tiba pasal apa bisnes bulan ni jatuh dah. Dia pasal dia sembahyang duha, dia nak bisnes. Bukannya dia nak pahala. Kan? Sembahyang duha pun dah syirik. Macam mana Tuhan nak bagi dekat dia? Kan? Jadi macam cerita kawan tu, tuan kebun dalam surah Kahfi itulah. Dia ingat Tuhan bagi kebun dekat dia, Tuhan sayang dia. Ini masalah itu. Kan? Tuhan kata dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dalam qiraat lain fayaqulu rabbi akramani. Tuhan aku muliakan aku dengan bagi harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, bila Tuhan sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Tuhan hina aku. Bukan macam itu. Kan? Bukan macam itu konsep Tuhan. Bergelumang dengan syahwat. Ini contoh paling ketara golongan LGBT. Kan? Bila dia dah bergelumang dengan syahwat, lama-lama dia jadi syubhat. Dia nak benarkan segala kesalahan dia. Macam mana dia nak benarkan? Dengan menafikan Tuhan. Sebab tu LGBT dengan etisme sekarang ni dah berjadi package yang tak boleh dipisahkan. Dia datang in package. Kan? Yang menyokong gerakan LGBT. Kita kena bezakan orang yang terjebak dengan gejala liwat ke, lesbian ke, yang kerana nafsu, semata-mata nafsu, yang dia nak bertobat, tu tak lain. Itu maksiat. Tapi ni hak mendukung pemikiran, ideologi feminisme. Tak? Feminisme yang nak perempuan sama taraf dengan lelaki, dia package dengan LGBT. Macam mana jadi macam tu? Pasal ke dalam konsep apa yang mereka tak setuju ialah di sana ada konsep suami isteri kan. Suami sebagai ketua keluarga, isteri sebagai
yang di bawah jagaan suami. Jadi golongan feminis mereka tak suka ni. Jadi bagi mereka, kalau orang lelaki dia ketenaga, orang perempuan pun boleh. Dan tak nak beza lelaki perempuan. Jadi bolehlah perempuan kahwin perempuan. Dan lelaki pun kena ada benda yang sama dengan perempuan. Jadi kalau perempuan jadi isteri, lelaki pun jadi isteri juga. Dan propaganda ni pun cukup dahsyat. Kan macam baru ni dalam TikTok ke apa kan, video pendek kan, geng-geng LGBT tu buat kan. Tunjuk satu lelaki tu lah, dia duduk kat rumah dia, dia semayang. Lepas semayang dia masak, dia apa semua. Kita ingatkan dia suami misali ke apa lah. Petang dia tengok tu dia lelaki dia balik rumah. Suami dia, husband. La ilaha illallah. Awak dia kata kan. Jadi depa nak propagandakan benda tu. Kan? Kelemahan akademik. Ini juga kelemahan akademik ni banyaklah. Pertama dari sudut bukan peribadi sahaja, masyarakat. Dan kelemahan ilmuan agama juga. Orang agama tapi dia tak mampu nak menjawab syubhat-syubhat moden. Kan? Anda ingat ada satu soalan dekat satu negeri itulah. Kan? Satu ustaz ni dia pergi nak ambil tauliah, tak tahu ustaz mana. Kan? Negeri mana pun tak tahu lah kan. Kan? Jadi dia kata, you tak mengajak sifat 20 ni payah, dia kata. Nanti kalau orang datang syubhat, boleh ke Tuhan mencipta batu yang dia sendiri tak diangkat, macam mana nak jawab? Nampak tak kolotnya pakcik ni? Tapi dia satu tempat yang orang kata hebat lah. Dia temu duga orang nak bagi tahu dia kan. Tapi ilmu dia tak ada up to date walaupun sikit. Masih syubhat kolot Tuhan cipta batu tak diangkat. Orang syubhat ada advance dah baca. Tuhan tu tak ada tu macam ni. Syubhat dia. Bukan sekadar Tuhan tak diangkat batu. Kan? Tapi you duk sembang benda lapuk. Dia tak ada upgrade. Kan? Sejak lama. Benda lama, tak ada pembaharuan. Pi mengaji sifat 20 hafal. Kan? Even dan benda ni berlaku dalam semua aliran lah. Kita tak kata satu aliran saja. Even dalam aliran Salafi pun kalau tidak ada upgrade sistem pengajian dia, mungkin jadi macam tu juga. Tapi alhamdulillah lah di Saudi sekarang ulama-ulama ada kesedaran yang besar dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu sekarang ni yang lead dalam masalah lawat etizam ni adalah ulama Salafi. Tokoh-tokoh yang ataupun daripada aliran Salafi banding ahli kalam lagi tu corot lagi. So dia pun tak boleh nak pergi ke mana. Kan? Jadi ini masalah bila ilmu agama tu tak selari. Kan? Ustaz hebat. Dia ni alim ni, tok guru ni. Kan? Kita kena minta fatwa dekat dia. Macam mana dia nak bagi fatwa kalau apa nama? Benda-benda sains moden pun dia tak tahu. Tak faham. Kan? Orang nak tanya dekat dia masalah makeup ke apakah, masalah apa nama sekarang ni bioetik kan, masalah bayi tabung uji lah apalah. Kalau dia pun tak tahu apa dia tabung uji, macam mana nak bagi fatwa? Kan? Jadi agama tu akan nampak kolot. Agama tu nampak tak bermaya, tak ada makna. Tok guru hebat, apa dia kehebatan dia? Dia boleh bagi petua. Nak bagi mudah beranak. La ilaha illallah. Itukah kerja tok guru? Tok guru kerja nak bagi orang perempuan mudah beranak. La ilaha illallah. Tu kerja doktor je. Tuhan dah buat dah. Tsummas sabila yassarah. Tuhan kata kemudian aku mudahkan baginya jalan keluar. Tuhan dah buat manusia ni memang mudah keluar daripada perut mak dia. Tulang dia tak keras. Lepas keluar baru tulang dia keras. Kan? Lepas tu lepas keluar masuk dia tak boleh. Tapi masa keluar tadi boleh keluar. Tu semua Tuhan dah buat. Yang tok guru nak pergi ambil kerja Tuhan pasal hebat. Kan? Ini bukan tok guru ni, tok garu pun tak jadi macam ni. Tak lepas. Jadi bila jadi macam itu, mudahlah ateism tu masuk. Datang pula jumud dengan ta'assub.
Jumud, pemikiran jumud. Nak mengaji sains pun tak boleh, ni ilmu orang kapiak. Kita ni mengaji kitab. Kan? Tak salah mengaji kitab, memang kita kena ngaji kitab. Siapa kata tak ngaji kitab? Tapi takkanlah sampai tak ngaji benda lain. Kan? Pakai teori yang lama. Kan? Masalah ayak. Tak ada ke perkembangan sikit hang pasal ayak ni macam ni. Kan? Masih lagi duk guna teori-teori yang lama yang zaman dulu. Duk bergaduh pasal ayak musyamas tak habis-habis. Kan? Tak ada perkembangan teknologi, tak ada perkembangan sains langsung kan? Ulama dulu saintis. Dia ada benda hukum yang ulama dulu buat based on kajian sains zaman mereka. Itu menunjukkan kecemerlangan. Bukannya kekuatan, kecemerlangan. Maksudnya mereka menerima dan mereka mengkaji. Mereka membuat penemuan. Kan, membuat anggaran, bukan anggaran kosong. Tapi kalau kita hanya taklid, mungkin anggaran mereka itu berdasarkan macam dalam kitab fiqh. Orang duk bincang, tempoh mengandung paling lama 4 tahun. Logikah? Itu pada zaman tu orang belum tahu bahawa tak ada boleh mengandung sampai 4 tahun. Kan? Kalau masih lagi duk ulang ayat mengandung 4 tahun, orang dengar apa ni? Apa ni? Kan? Lepas tu orang akan datang tanya fatwa. Jadi tok guru, tok mufti, isteri saya ni dah lebih diu. Kan? Dah 9 bulan lebih, nak masuk 10 bulan. Doktor sekarang dia nak inject. Dia nak paksa baby ni keluar. Boleh tak? Kalau ikut pahaman kolot mengandung 4 tahun ni, dia kata kena tunggu 4 tahun tu. Mampu Kan? Keluar kajung. Memang dia takkan bagi punya ikut pahaman kolot bongok dia tu. Tapi itulah masalah. Jadi bila jadi jumud dan ta'assub macam itu, senanglah golongan etis ni datang nak bagi dakwah kata ni lah agama kamu tak betul. Jadi macam yang berlaku pada golongan gereja Katolik dulu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Kita berhenti sekali dulu insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.